Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 2 untuk kursus BMND 3223, di mana pada hari ini saya akan membuat simulasi pembelajaran mengenai kemahiran menulis dari aspek mengedit dan membunyikan. Saya Syafina Justin dari kelas BMSK 2 PISMP 20 PISMP Jun 2027 Jun 2022-2027. Selamat pagi murid-murid. Jadi pada hari ini cikgu akan mengajar mengenai kemahiran menulis. Dan kemahiran menulis ini cikgu akan ajar dari segi aspek mengedit dan memurnikan. Jadi sebelum kita memulakan pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan bagi satu permainan di mana murid perlu meneka apakah kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam perkataan yang telah diberikan, dan murid perlu teka apa topik kita pada hari ini berdasarkan permainan ataupun isi kandungan dalam permainan ni. Jadi dengan permainan kita pada hari ini adalah spin wheels, di mana murid-murid dikehendaki untuk menekan butang yang berada di tengah ini dan menunggu roda itu berpusing. Sekiranya roda itu berhenti di satu bahagian, murid perlu teka apa kesalahan pada bahagian tersebut, dan murid kena pastikan meneliti apa topik yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, boleh? Jadi cikgu akan beri contoh dulu. Jadi di sini kita lihat ada butang di tengah ini, jadi kita akan tekan dan roda itu akan berpusing. Kita akan tunggu dia berhenti. Okey, sekarang dia berhenti. Di sini dia ada mengatakan tembok diperbuat daripada nipah kulit, kayu gaharu, daun rumput dan banyak lagi. Jadi dekat sini cikgu nak murid-murid kena pasti apa kesalahan yang terdapat dalam bahagian ini, ayat ini, perkataan ini. Jadi dekat sini dia mengatakan bahawa tembok diperbuat daripada kulit, kayu gaharu, daun rumput dan banyak lagi, di mana tidak terdapatnya koma. Jadi kesalahan di sini adalah tidak adanya koma. Jadi bahagian ini kita remove sebab cikgu dah gunakan. Jadi murid-murid akan buat yang barulah. Okey. Kita cuba sekali lagi. Kita tekan di tengah dan roda akan berpusing. Bila roda berhenti, dia akan menunjukkan satu bahagian, iaitu budaya. Dekat sini ada terdapatnya kesalahan ejaan. Jadi kita akan perbetulkan kesalahan ejaan tersebut. Contohnya kalau ini budaya, macam mana eja budaya? B-U-D-A-Y-A. Budaya, bukannya budaya. Jadi itu adalah perkataan yang sebetulnya lah. Saya akan cikgu akan panggil seorang-seorang untuk ke hadapan dan lakukan permainan ini. Jadi setelah murid-murid main permainan ni tadi, apa yang murid-murid faham tentang isi kandungan dalam pembelajaran ini? Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai topik tempo orang asli, iaitu kalau dalam bahagian ni dia dalam bahagian kebudayaan lah. Jadi kita hari ini akan kenal apa itu tempo orang asli, apa kegunaan tempo tersebut, dan dalam masa yang sama kita akan mempelajari mengenai mengedit dan memurnikan perkataan yang salah. Kita akan perbetulkan. Seperti itu. Jadi murid-murid dah bersedia untuk belajar hari ini? Bagus. Jom kita mulakan pembelajaran kita. Okey murid-murid, cikgu akan tunjukkan satu video di mana murid-murid kena tengok dan teliti apa isi kandungan dalam video tersebut, dan cikgu nak murid-murid kena pasti apa tanda-tanda baca yang disebutkan dalam video tersebut, dan
Murid-murid kena ingatlah sebab selepas selepas cikgu tayangkan video ni, murid-murid akan diberi satu kertas kosong dan murid-murid kena isi apa tanda baca yang terdapat dalam video ni. Seterusnya murid-murid kena tengok juga apa dia akan menerangkan mengenai kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam teks. Jadi murid kena tengok dan teliti dan analisis apa kesalahan-kesalahan tersebut supaya murid-murid tahulah mengenai kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam teks. Jadi cikgu akan buka video, tengok dengan teliti tau, supaya nanti bila diberi soalan murid-murid tahu macam mana nak menjawab soalan tersebut. Ni kita akan mulakan videonya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua. Bertemu lagi bersama dengan saya, Cikgu Zuraini dalam kelas Bahasa Melayu tahun 4. Baiklah, pada hari ini kamu akan mempelajari kemahiran menulis berdasarkan standard pembelajaran 3.3.2 iaitu mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Baiklah, objektif pembelajaran pada hari ini yang perlu kamu capai. Yang pertama, kamu dapat mengenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan yang terdapat dalam ayat. Kedua, kamu dapat mengedit dan memurnikan teks berdasarkan ejaan, tanda baca dan imbuhan dengan betul. Baiklah, sebelum kamu memurnikan hasil penulisan ataupun memurnikan ayat yang mengandungi kesalahan, kamu perlulah mengetahui ataupun mengenali tanda baca terlebih dahulu. Apakah tanda baca? Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberikan isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Antara tanda baca utama yang perlu kamu kuasai dan ketahui ialah nokta, tanda koma, tanda soal, tanda seru, tanda sempang dan penggunaan huruf besar pada permulaan ayat. Banyak lagi tanda baca yang lain, tetapi ini antara tanda baca utama yang perlu kamu ketahui dan kuasai. Baiklah, sekarang cikgu akan tunjukkan simbol yang digunakan untuk menanda kesalahan dalam ayat. Kita lihat simbol yang pertama iaitu simbol tanda palang untuk menanda kesalahan ejaan. Yang kedua, simbol bulatan untuk menanda kesalahan tanda baca. Dan yang ketiga, simbol dua garisan berkembar untuk menanda kesalahan imbuhan. Jadi, kamu digalakkan untuk menggunakan simbol untuk menanda kesalahan dalam ayat sebelum ayat tersebut dimurnikan. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan menunjukkan cara untuk mengedit kesalahan dalam ayat. Langkah yang pertama, kamu perlulah membaca ayat demi ayat yang terdapat di dalam teks untuk mengesan kesalahan. Baiklah, kita baca ayat yang pertama. Kain samping merupakan pelengkap kepada pakaian Melayu. Terdapat kena pasti kesalahan ejaan pada perkataan samping. Sepatutnya S-A-M-P-I-N-G. Jadi kita letakkan simbol palang pada perkataan yang salah. Kita baca ayat yang kedua. Kain samping ialah kain sarung yang dipakai selepas memakai baju Melayu. Dalam ayat yang kedua ini, kita dapat kenal pasti kesalahan tanda baca pada huruf K. Sepatutnya, K perlu ditulis dengan huruf besar kerana permulaan. Kain samping ni
Kalau kamu tak tahu, kain samping itu kain yang digunakan waktu kita menggunakan baju Melayu. Kain yang diikat dekat sini tuh, yang lelaki selalu pakai tu, tu kain samping yang diikat dekat bahagian dari paras pusat sehingga ke paras lutut ni. Kain samping ni ada banyak jenis dan cantik lah digunakan untuk waktu lelaki menggunakan baju Melayu. Ni rupa titik je masuk, titik nampak. Di kedua tanda baca tanda seru, betul. Tanda baca seru ni, inilah dia garis yang letak ke bawah ni. Kita nak menunjukkan apa marah ke, sedih ke, gembira ke, contoh apa perkataan seru. Wah, amai. Apa lagi? Aduh. Kalau rasa sakit. Soal tanda digunakan untuk kita tanya jalan, betul. Tanda soal ni memang macam kita tu telinga tidak ke bawah, macam tu. Kalau murid-murid kata tanda soal. Jadi yang ke tanda awal tegur kata salah dalam tanda man kita guna banyak perkataan. Contoh Ali beli kasut, buku, pen, dan banyak lagi. Kasut, buku, pen tu 3 kataan, tak boleh disekali, kena ada koma supaya kita faham yang dia tengah membeli banyak barang. Jadi ada 4 tanda baca sama lah, banyak baca semua, tapi yang utama murid kena tanda ni. Kita akan belajar lagi, murid-murid akan tahu banyak tentang tanda baca. Ya. Macam saya cakap tadi, murid-murid akan letakkan kertas kosong untuk murid sendiri tulis dan lukis simbol tanda baca sebagai guna tulis supaya mengingat atau beritahu saja. Hantar kertas kepada cikgu. Okay. Cikgu pas dekat pas dekat murid lain. Okey. Okay, boleh sekarang dah 5 minit semalam, lepas tu hantar. Okay, selesai tugasan yang sebelum ni, kita akan buat satu lagi permainan, iaitu latihan mengedit dan memurnikan. Sebelum cikgu mulakan permainan, cikgu akan membentukkan kamu semua kepada beberapa kumpulan, iaitu 6 kumpulan sebenarnya. Ada 5 kumpulan yang akan ada 3 orang ahli dan 1 kumpulan yang akan ada 4 ahli. Jadi, cikgu nak duduk dalam kumpulan masing-masing dan pilih siapa yang jadi ketua. Sebab ketua yang akan jawab soalan ni nanti. Tapi berbincang dengan ahli kumpulan lah. Cikgu bagi masa 5 minit untuk buat kumpulan masing-masing. Okey, dah bentuk kumpulan masing-masing. Tengok dekat depan. Dekat sini cikgu ada menyediakan permainan. Permainan ini adalah permainan word-word. Alamak. Kejap. Permainan ni adalah permainan mengedit dan memurnikan. Jadi, dengar baik-baik arahan yang cikgu akan buat. Jadi, dekat sini, murid-murid kena jawab setiap soalan yang diberikan dan pilih pilih jawapan yang betul. Kumpulan yang paling banyak markah atau paling banyak dapat jawapan yang betul akan diberikan hadiah. Dan permainan ni dia ada masa. Cikgu ada tetapkan masa. Jadi kalau lambat, dia akan potong markah. Kalau siapa cepat, dia akan dapat markah lah. Macam tu. Jadi kita sini, cikgu akan tulis kumpulan mana yang dapat markah.
Jadi kita akan tengok dulu cikgu main macam mana. Okey, buka dulu. Ini adalah kuis. Orang asli tinggal di, tekan bahagian ni untuk dapatkan jawapan dia. Contohnya, betul. Jadi bila dia betul, dia akan bagi kamu markah lah. Macam tu. 119. Okay. Soalan kedua. Dalam ni dia ada 5 bahagian. Maksudnya ada 5 soalan lah. Kamu kena jawab berdasarkan pengetahuan kamu mengenai tanda baca, ejaan dan imbuhan. Jawab dengan betul. Yang ni. Okey, masa dia nak habis. Liverpool. Betul. Kalau betul lagi akan dapat satu lagi markah. Okay, tengok. Tempo orang asli sangat apa? Sangat istimewa. Istimewa dia tanda soal ke, koma ke, noktah ke, tanda seru ke, tanda betul. Dan kira maka. Bonus round. Kat sini dia akan suruh kita pilih salah satu kad. Dan kad ni dia ada bonus dia sendiri. Dia ada mata, dia ada masa tambahan. Nanti kena pilih. Kalau cikgu tekan yang ni. Okay, cikgu dapat kelajuan 2 kali ganda. Maksudnya, cikgu boleh gunakan kad ni sebagai kelebihan. Jadi, ini adalah soalan ke-4. Soalan yang kedua terakhir. Seni. Betul. Jadi, bila betul akan dapat markah sekali lagi. Macam ni. Soalan terakhir. Siapakah orang asli? Siapakah ini adalah? Siapakah ni apa? Kata. Kalau kata tanya kita tekan tanda soal. Dia akan kira markah. Selesai. Jadi dekat sini cikgu skor 564 markah. Jadi cikgu nak setiap ahli kumpulan bincang. Lepas cikgu bagi ni, kuis ni, kamu tengok, kamu bincang mana jawapan yang paling betul. Dan kalau salah, potong markah lah. Kalau betul, dia akan kira markah kamu kat sini. Jangan risau. Kita main semula. Okay, kumpulan mana yang nak dulu? Bulan 3. Okay. Dah bersedia? Sedia? Cikgu mula, kamu jawab tau. Orang asli tinggal di tempat kosong yang jauh dari bandar. Apa yang jauh dari bandar? Apa ejaan yang betul? Yang ni. Yang ni. Ni. Okay, ni. Salah. Kalau salah, dia tak akan bagi kamu mata lah. Dia tak akan bagi kamu mata. Jadi, kamu jawab betul-betul soalan yang betul. Cepat. Dia ada masa. Baca.
Tompok pula. Tempok apa? Daripada kulit kayu gaharu, daun rumput dan nipah. Apa perkataannya betul? Dibuat. Diperbuat. Okey. Tengok betul ke salah? Betul. Kalau betul, dia akan bagi kamu skor lah. Okey. Jawapannya kamu akan dapat bonus masa 5 dan skor dia adalah 103. Soalan ketiga. Cepat. Baca. Tompok orang asli sangat istimewa. Jawapan dia sangat istimewa. Tapi kamu kena cari apa tanda baca yang sesuai. Ni apa ni? Ayat apa ni? Penyata ke? Soal ke? Seru ke? Seru. Soal. Okey. Tetet salah. Ni bukan ayat bukan ayat soalan. Ini adalah ayat penyata. Jadi jawapan betulnya adalah nokta. Okey, pilih. Siapa nak pilih dalam kumpulan kamu? Salah seorang je. Tekan mana? Tunggu dia shuffle dulu. Okey, tekan. Mana satu kamu nak? Ke bawah. Ni. Okay. Kamu akan dapat 200 mata. Maksudnya kucing gaduh kat luar. Maksudnya kamu akan dapat markah lebih lah. Markah bonus. Soalan keempat. Okay, ni masa dia berjalan, cepat jawab. Seni merupakan seni yang digunakan untuk membuat tempok. Seni apa yang digunakan untuk membuat tempok? Seni anyaman. Anyaman macam mana ejaan dia? Ini. Okey. Sekarang mata kamu 405. Bonus masa 9. Soalan terakhir. Ini jawab betul-betul supaya menang game ni. Ni apa ni? Siapakah orang asli? Ni ayat apa ni? Siapakah tu ayat apa? Ayat soal. Betul. Jadi ni akan kira markah kamu. Ini kumpulan apa tadi? Kumpulan 3 kan? Kumpulan 3 dapat markah 530. Kumpulan mana lagi? Saya nak kumpulan 2 bolehkah? Kumpulan 2. Main. Bincang dengan cepat. Kena berfikiran dengan pantas. Supaya menang. Kalau menang, cikgu akan bagi hadiah. Jadi kena buat betul-betul. Ni. Orang asli tinggal di tempat kosong yang jauh dari bandar. Fikir. Cepat. Orang asli tinggal di pedalaman. Macam mana ejaan pedalamannya betul? P-E A ke B ke C ke D? A. B. Okay, B. Tekan B. Betul. Jawapan kamu tepat. Dapat 100 markah. Ni ditambahan. 114. Nampaknya kumpulan 2 mendahului kumpulan 3. Jawab lagi. A ke B ke C ke D? Salah. Jawapan kamu salah. Salah tak ada skor lah, tak ada markah. Jadi soalan ketiga. Istimewa ni ayat apa ni? Tempok orang asli sangat A ke B ke C ke D?
Ya. Okay. Betul. Dia akan tambah skor kamu dalam markah kamu. Bonus round. Nah, bagi salah seorang ahli kumpulan pilih. Cepat. Nah, dah ni. Okay. Kamu dapat tambahan mata 50. Soalan keempat. Seni satu. A, B, C, D. Mana satu? Ni apa? Ni. Betul. Bagus. Pandai. Soalan terakhir. Siapakah orang asli? Siapakah ini? Soal. Jadi A, B, C, D. C. Okay. Cepat kamu jawab. Betul. Jadi apakah skor dia? Kita tengok. Untuk kumpulan 2 mereka dapat 522 skor. Jadi kumpulan seterusnya akan main permainan ni. Jadi cikgu minta setiap kumpulan ke hadapan lah. Dah. Kumpulan 3 adalah pemenangnya tadi. Dengan markah 530 skor dia. Pas habis ni, dapatkan hadiah daripada cikgu. Okay. Seterusnya kita akan buat satu lagi aktiviti. Ni aktiviti ni cikgu nak uji kamu dalam aspek mengedit dan memurnikan. Jadi sekarang semua diminta untuk buka buku teks masing-masing. Buka surat 74. Aku nak semua cikgu nak semua baca dengan teliti. Dalam petikan ni dia dah dia dah warnakan mana satu kesalahan dalam ni. Sama ada kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan tanda baca. Jadi cikgu nak murid-murid tengok kesalahan ni dan kenal pasti apa kesalahan, perkataan ataupun cara untuk kita betulkan kesalahan tersebut. Okay, dah selesai analisis. Jadi kita akan sama-sama tengok apa kesalahan yang terdapat dalam teks tersebut dan kita akan betulkan sama-sama lah. Selepas kita betulkan teks ni, cikgu akan menghadapi semua murid-murid. Cikgu akan bagi semua murid kita kosong. Seorang satu ni nanti. Tulis semula. Tulis sampai habis. Buku teks pula. Teks ni dengan menggunakan perkataan yang kita telah betulkan ni. Murid-murid dah kenal pasti apa kesalahan dia tadi. Kita bincang sama-sama. Kita tengok sama-sama apa kesalahan yang terdapat dalam teks tersebut. Okay. Cikgu senaraikan. Cikgu akan senaraikan mana kesalahan dia dan kita akan betulkan apa perkataan yang tepat. Yang ni tadi, tuan ni tadi. Sepatutnya sebelah tuan ni apa? Titik, koma, notah. Titik, koma, notah. Notah ke? Koma ke? Koma, betul. Untuk yang ni, yang pertama ni. Tuan. Sepatutnya dekat sini ada koma. Biar cikgu letak supaya kamu dapat kenal pasti mana satu betul, mana satu salah. Ini yang ada 40 tadi, jawapan betulnya adalah dia ada koma kat sini. Jangan besar sangat buat sedang-sedang gini, cikgu tulis supaya kamu nampak lah. Untuk kesalahan yang kedua, apa kesalahan kedua dia?
Peribumi. Peribumi. Dekat sini dia eja peribumi. P-R-I-B-U-M-I. Apa ejaan yang sebetulnya? Siapa tahu? Eja untuk cikgu. P E R I B U M I. Ejaan yang sebetulnya adalah peribumi. Jadi waktu kamu tulis nanti, kamu kena menggunakan ejaan yang betul. Yang ketiga. Apa lagi kesalahan ejaannya? Pendalaman. Macam mana eja pendalaman? Apa? Ryan, jawab. Macam mana eja pendalaman ni? Ejakan untuk cikgu. P I. Ni bukan kesalahan ejaan, ni kesalahan imbuhan. Pendalaman, pedalaman tu ada beza. Pendalaman tu kita melakukan aktiviti mendalamkan sesuatu. Biar dia macam lagi ke dalam lah. Kalau pedalaman tu satu kawasan di luar bandar. Sekarang kita sekarang ni apa? Luar bandar ke? Kawasan macam mana? Kita adalah luar bandar, bukan pedalaman. Pedalaman ni dia lagi itulah. Macam mana je pedalaman? P-E, lain tadi. P-E D A L A M A N. Ejaan dia adalah pedalaman. P-E-D-A-L-A-M-A-N. Pedalaman. Kat sini ayat dia. Untuk maklumat pihak tuan, orang asing merupakan penduduk peribumi yang tinggal di daerah pedalaman. Daerah pedalaman. Pedalaman sebuah daerah. Kamu sekarang adalah daerah apa? Pedalaman ke? Luar bandar. Sekarang kita di luar bandar. Mereka mempunyai perhiasan yang istimewa. Dekat sini ejaan dia adalah istimewa. Macam mana ejaan istimewa yang sebetulnya? Ejaan istimewa yang sebetulnya adalah istimewa. Cikgu banyak jumpa kamu buat kesalahan ejaan istimewa ni istimewa. Macam mana kamu sebut perkataan istimewa? Istimewa kah? Istimewa kah? Istimewa. Jadi istimewa ni ejaan lah betul-betul istimewa betul-betul. Nanti kalau kamu tulis tengok betul-betul jangan ada yang salah lagi. Sebab ini adalah latihan untuk mengedit dan membunyikan. Bila kita mengedit kita betulkan apa yang salah. Boleh? Okey. Soalan pula. Kesalahan yang seterusnya. Terkenal. Terkenal ni sinonim dengan maksud famous, popular. Ni kamu semua ni nak jadi apa ni YouTuber, TikTokers ni semua nak terkenal kan. Sebelum tu belajar ni dulu. Macam mana aja terkenal? Takkan tak tahu semua nak terkenal ni. Aja ramai-ramai. T E R K E N A L. Terkenal ni ada imbuhan ni. Terkenal ni ada R dekat situ. Dia bukan terkenal, bukan. Walaupun kadang-kadang kita sebut terkenal tak ada R, tapi ejaan sebetulnya ada terkenal. Jadi dekat sini ayat dia. Antara perhiasan yang terkenal termasuklah Tempo. Okey. Dapat tak? Boleh? Dah tulis dah? Salin dulu. Salin dulu yang betul ni. Lepas tu kamu salin balik keseluruhan petikan ni nanti. Cikgu padam Okay. Yang keberapa dah ni tadi? Ketujuh. Seterusnya. Perkataan perhiasan. Apa yang tak ada kat sini? Huruf apa yang tak ada kat sini? Huruf R. Kenapa dah sudah selalu sangat tinggal huruf R?
kita kena ajar dengan betul perhiasan ni. Walaupun kadang-kadang kita sebut perhiasan, tak menyebut dengan menggunakan perkataan kata huruf R tu. Jadi macam mana ejaan betulnya? Perhiasan macam ni. Perhiasan. Ni ejaan dia. Dan yang ke-8. Kita cepat Yang ke-8 adalah apa perkataan dia? Tembok ini dibuat daripada daun kelapa, daun nipah. Yang ni tadi. Merupakan ni. Tembok merupakan perhiasan digunakan di atas kepala. Tembok ini dibuat daripada daun kelapa, daun nipah, kulit kayu keras, kulit kayu terap, kulit kayu gaharu dan daun rumput. Ni dalam banyak ni, tengok buku teks masing-masing. Ni dalam banyak-banyak ni, apa kesalahan dia? Ni banyak ni senarai bahan-bahan yang kita buat untuk bahan-bahan yang kita perlu untuk buat tembok ni. Jadi kalau kita nak buat tembok, kita kena ada daun nipah, daun kelapa, kulit kayu terap. Kat sini apa kesalahan dia? Tanda baca ke ejaan ke imbuhan? Tanda baca, betul. Ejaan kesalahan yang terdapat di sini adalah kesalahan tanda baca, sebab kesalahan dekat sini dia senaraikan banyak-banyak bahan, tapi dia tidak letakkan imbuhan apa? Imbuhan apa? Koma. Tidak letak imbuhan pula. Tidak letakkan tanda baca koma. Kalau tak ada koma, sedikit je lah kamu baca. Dan dipakai gula-gula gaharu macam tu. Dia kena ada koma untuk membezakan jenis-jenis bahan tersebut. Okey, dekat sini kita letak koma. Yang ke-9. Apa kesalahan yang ke-9? Ni, ejaan ni. Apa ni? Ni macam mana sebut ni? Meanyam. Meanyam ni adalah satu perbuatan untuk kita buat tembok tersebut lah. Seni anyaman kita panggil. Macam mana ejaan anyaman dengan betul? Sama-sama. N G A N Y A M. Menyam. Baca sekali lagi. M E N G A N Y A M. Menganyam. Kesalahan yang seterusnya adalah ni juga dalam kotak. Kamu rujuk buku teks kamu. Ni dalam ni adalah jamboard. Ni cikgu sediakan jamboard tu kamu. Sebenarnya cikgu nak suruh kamu tulis depan depan. Macam ni sebab cikgu sediakan ruang dekat sini. Cuma kalau kita tulis depan depan nanti macam tu. Nanti kamu berebut pula. Memandangkan cikgu dah bagikan kertas putih, kertas kosong tadi, kamu gunakan dulu kertas kosong tu, tulis apa yang salah, lepas tu betulkan. Macam tu. Ini adalah tempoh. Apa tempoh ni? Kita belajar tentang apa tadi? Tempoh. Tempoh apa? Tempoh orang asli. Jadi, yang ni tempoh ke tempoh ni? Cuba baca ayat dia. Mereka dapat menghasilkan tempoh dalam tempoh masa 10 minit sahaja. Ni tempoh ke, tempoh ke, macam mana ni? Ni tempoh. Tempoh macam mana ejaan tempoh yang betul? T E M P O H. Jaga juga nanti ya, kalau kamu salin semula nanti, jangan tak tengok huruf besar, huruf kecil dia. Hati-hati. Dan kesalahan yang seterusnya adalah semoga. Ada ke perkataan semoga ni? Saya ingat ni. Cuba padam lah. Semoga. Apa perkataan yang betul untuk semoga? Cuba sebut dulu perkataan semoga tu macam mana. Semoga. Dia mo, bukan mu.
semoga. Okay. Ejaan ya. S-E-M-O-G-A. Semoga. Macam ni. Cikgu tulis di whiteboard supaya senang kamu nak tengok. Macam tu. Lepas tu, ini adalah kesalahan terakhir kita. Sekian, terima kasih. Lepas sekian tu kena letak, setiap kali kamu letak sekian, kamu letak koma. Tanda koma. Okey. Semua dapat? Kalau semua dah dapat, ambil kertas kosong masing-masing ni. Cikgu banyak bagi kertas kosong hari ni. Jom kena ambil Cikgu nak setiap seorang, ini adalah latihan untuk kamu. Setiap seorang tulis semula sepenuhnya petikan ni ataupun surat kiriman rasmi ni. Dan cikgu nak benda ni dihantar bila? Sebelum balik. Sebelum balik. Cikgu akan bagi masa. Tak lama, salin je ni. Salin, lepas tu gunakan perkataannya betul. Anik, kamu pas kertas ni. Bagi kawan-kawan. Salin, cikgu bagi masa. Cikgu bagi masa, kamu salin semua. Okay. Teruskan. Selesai, semua dah hantar? Okay. Sebelum cikgu akhiri kita punya kelas hari ni, cikgu nak buat sedikit refleksi lah. Cikgu nak tanya soalan. Apa yang kamu faham tentang apa yang kita pelajaran ni? Apa topik kita hari ni? Ada yang tak tahu ke topik kita hari ni? Topik kita hari ni apa? Tentang tajuk kita, tajuk orang, tentang tembok orang asli. Lepas tu kita buat latihan tentang kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan tanda baca. Cikgu harap semua tahulah, semua dah kenal kesalahan-kesalahannya, dah kenal tanda baca dia macam mana. Ada lagi yang tak kenal ke? Kita belajar lagi sekali lah. Kalau masih tak kenal juga. Lepas tu, apa contoh kesalahan tanda baca dan imbuhan dalam ayat yang kamu semua dah buat tadi lah, dah permainan per semua, latihan per semua. Jadi apa contoh kesalahan ejaan atau tanda baca? Apa? Kesalahan tanda baca, contoh tanda baca apa? Koma. Lagi? Tanda soal. Lagi? Tanda apa? Noktah. Ya, betul. Lepas tu, cikgu nak tanya juga. Sepanjang kita buat permainan ni tadi, sepanjang cikgu mengajar ni tadi, apa nilai yang kamu boleh dapat dari pembelajaran hari ini? Nilai apa? Semangat kesukanan? Bukan semangat kesukanan. Kita ada bersukan ke hari ni? Semangat apa? Berkumpulan, betul. Sebab tadi cikgu dah bagi kamu dengan beberapa kumpulan. Kamu pun dah duduk, dah berbincang, dah sama-sama berfikiran kritis untuk cari tahu jawapan apa yang betul, jawapan apa yang salah. Macam tu. Lagi satu apa? Kebudayaan. Kita hari ni belajar tentang kebudayaan orang asli. Tapi bagi ramai yang tak tahu apa itu, orang asli ni dia satu etnik dekat Malaysia ni lah ya. Yang kita belajar adalah tembok orang asli. Tembok orang asli ni adalah perhiasan untuk wanita, perhiasan di kepala. Pakai tu je cantik macam tu. Tembok orang asli ni kita buat dengan teknik nyaman. Lepas tu apa lagi? Orang asli tinggal kat mana? Kebanyakan mereka tinggal dekat pedalaman lah ya. Kebanyakan mereka tinggal dekat pedalaman. Tadi lepas kamu dah buat latihan ni tadi, kamu dah tahu mana yang betul, mana yang salah dalam perkataan, ayat. Lepas tu kamu akan dapat tahu tanda-tanda baca diperlukan dalam ayat tersebut. Jadi cikgu harap lepas ni tak ada yang salah lagi lah bahagian tu sebab dah diterangkan. Okay, itu saja kelas kita hari ini. Sekian. Terima kasih.